Assalamualaikum semua. First of all, selamat Hari Malaysia. Okay, hari ni 16 September 2021. Someone actually request untuk aku review filem ni. Shout out bro. Minta maaf kalau aku lambat respon. Hari ni cuti, so dapatlah aku meluangkan masa actually buat video ni. Untuk cerita ni, last year aku dah buat reaksi dekat dia punya trailer kan. Nampak macam menarik. Okay, based on aku punya reaction tu. And very raw and edgy ala-ala 28 Days Later. So sekarang ni aku dah tengok the full movie. Let's talk about it. Okay, sebelum aku bagi pendapat aku, bagi aku baca filem ni punya informasi. Kan, sumber dari Wikipedia. Yang actually banyak gila typo. Aku tak tahu siapa editor dia. Belaban hidup infeksi zombie ataupun perjuangan hidup jangkitan zomba atau zombie infection fight for life ialah sebuah filem indie seram Malaysia tahun 2021 arahan Ray Lee dan ditulis oleh Misha Minot Panggau. Maaf. Yang mana mereka turut berkhidmat sebagai penerbit, penulis dan pengurus. Filem ini mula terkenal apabila berjaya dicalonkan dan merangkul 20 anugerah filem terbaik, kategori filem terbaik, filem seram terbaik, pemilihan rasmi di pesta filem di seluruh dunia. Seperti di Singapura, di Jepun, di Mexico, di India, di Rusia, di Amerika Syarikat, di Philippines dan juga Sabah. Tapi actually ada orang bagi tahu aku semua festival filem yang bagi recognition ni actually is not really recognized punya festival. Ada juga yang cakap dia scam festival kan. So aku tak sure benda tu kan. That's why aku tak nak komen kan. Aku tak pasti adakah dia legit atau tak legit. Dan mungkin bukan yang well established punya festival lah macam Sundance, Cannes, TIFF tu semua kan. Tapi maybe small festival lah. Macam Malaysia Film Festival pun consider scam juga actually kan. So filem ni dibintangi oleh Pablo Amirul, Ultimate dan Pekin Ibrahim. And Ultimate tu agak questionable. Aku actually tertanya-tanya siapa actually cast Ultimate ni. Aku nak tahu kenapa dia cast Ultimate. Is it for marketing purpose? Adakah sebab dia sendiri yang nak berlakon? Atau maybe dia part of the studios or saudara mara or kawan-kawan, aku tak sure. Tapi aku agak interested kenapa dia cast Ultimate. Sebab dia sangatlah teruk. Be real lah, memang acting wise dia sangat bad lah dalam ni kan karakter dia. Karakter dia boleh kata penting juga kan. Banyak juga scene kan. Tapi dia I don't know, dia punya performance tu. That's why aku confused. Kenapa dia? Kenapa bukan karakter dia tu bukan Pekin? Kan macam Pekin macam cameo macam tu kan. Kenapa bukan Pekin untuk karakter dia tu? Ada scene yang dia keluar tepi pokok tu kan. Macam kelakar gila scene tu kan. Nampak sangat macam dibuat-buat lah. And then scene yang orang banyak tegur, yang scene yang fight scene tu kan, sepak someone tu kan, itu lagi lah. Memang ayam gila dia. Macam kita tengok filem Dolomite kan, siapa yang dah tengok kan, maybe itu dia punya intention kan, siapa tahu. Okay, kita teruskan dengan dia punya plot synopsis untuk filem ni. Filem ni mengisahkan tentang eksperimen biologi secara haram oleh sekumpulan pengganas orang asing yang telah mengakibatkan malapetaka besar apabila bumi Borneo berada dalam keadaan kronik selepas penduduk di situ diancam virus ala fenomena zombie. Ini panjang dia nak cerita pasal Borneo kena serangan zombie je. Keadaan menjadi epidemik selepas wabak ini merebak dengan pantas dan gagal dikawal. Cerita ni tak ada actually. And yang pantas gagal dikawal ni tak ada dalam cerita ni actually. Pencetus eksperimen itu Dr. George, orang Rusia. Why? Kenapa dia nak kena orang Rusia? Kenapa spesifik ada tulis Rusia kat situ? Information ni tak ada bagi apa-apa significant value pun terhadap cerita ni. So aku tak faham kenapa ada Rusia kat situ. Dan kumpulannya memindahkan operasi mereka dari Pulau Comoros ke Pulau Borneo. Okay, ini lagi satu information yang
juga aku tak faham kenapa dia kena pindah tempat. What's the reason behind it untuk cerita yang kau nak sampaikan ni? Yang tak perlu pun buat terus start dekat Borneo tu ke? Kan apa cerita kan? I don't understand that part as well. Dan sekumpulan anak yatim dan orang asli telah diperdaya oleh Dr. George dan dijadikan bahan uji kaji mereka. So ada dua kumpulan tu kan, kumpulan Dr. George, kumpulan Dr. Jahat dengan kumpulan anak yatim. Okay, kumpulan geng Van Bennett tu yang masa tengok tu aku tak sure diorang ni siapa. Seriously aku baca sinopsis ni selepas aku tengok the movie. Now baru aku tahu dia anak yatim. Kenapa anak yatim? Maybe senang buat cerita. Diorang ni semua tak ada parents, so jangan tanya mak bapak diorang mana. Seriously, dalam movie ni tak ada sentuh benda tu semua. Okay, kita teruskan dengan dia punya sinopsis lagi. Namun selepas mengetahui bahawa ada kemungkinan mereka akan dibunuh, yakni anak yatim ni kan, mereka cuba melarikan diri ke dalam hutan untuk mendapatkan perlindungan daripada puak-puak iban yang menetap di pedalaman. Okay. Again, plan diorang masuk hutan tu actually tak ada discuss pun untuk dapat perlindungan daripada puak-puak iban ni actually. Dia just kata, jom kita masuk hutan. Again, aku tak baca ni. Aku tengok movie dulu baru aku baca ni. Dan masa dalam movie tu aku tak, apa pasal dia nak lari dalam hutan? Baca ni, baru aku tahu, oh okay. But dah too late lah, aku dah habis tengok dah pun. Dan last kali malangnya, kedatangan mereka itu mengundang syak wasangka apabila penduduk iban di dalam hutan itu turut menjadi mangsa serangan mayat hidup itu. Okay, habis sinopsis dekat Wikipedia. Sekarang aku boleh bagi tahu pendapat aku tentang filem ni. Okay, lepas aku dah tengok filem ni, aku adalah feel indie movie tu, tapi dia indie movie yang level Who Killed Captain Alex, kan? Satu filem dari Uganda pada tahun 2010. And so filem ni ada the same vibe lah. Dia bukan indie movie yang macam cakap dekat 28 Days Later tu. So memang nampak dah ada very low budget. Dia punya acting, performance so terrible across the board. Ya, maybe Pablo Amirol tu boleh diberi pujian, tapi yang lain kan, memang fail all the way. And production wise tangkap muat je cakap. Tangkap muat je, main sumbat je dalam beg kan. Kalau nak macam kau urgent nak balik kampung, ambil kain semua sumbat dalam beg kan. Macam tu lah dia, tangkap muat je. So pada aku basically filem ni dia berada di satu kategori yang aku boleh katakan trash film lah. Filem-filem macam ni dia ada specific audience dia. And actually, tapi aku actually tak sangka yang filem sebenar dia ni macam ni. Aku tak sangka sebab based on dia punya trailer kan, aku punya expectation lain kan. Aku ingat memang dia nak buat ala-ala 28 Days Later kan, purely zombie flicks kan. Rupanya tidak kan. Aku punya expectation tu memang lari jauh gila babi lah kan, compared to the actual movie itself. Nevertheless, aku actually sebenarnya okay je dengan filem ni. Sama ada memang the filmmaker intention nak buat trash film, aku tak sure, tapi itu vibe yang aku dapat bila tengok movie ni. Pada aku, that's the beauty of film lah. Kadang-kadang apa yang audience feels tu, dia berbeza dengan apa yang the filmmaker intended. Dia terpulang kepada penonton itu sendirilah interpret the film. And negative or positive, it's up to you guys. And tapi jangan terpengaruh dengan orang lain lah. Untuk aku, I'm not gonna say the film is bagus or best kan. It's pretty bad actually dari segi story structure, dari segi acting, directing in general kan. Tapi aku tak rasa dia insulted ke apa. Aku tak rasa macam this is unwatchable kan. Aku tengok boleh gelak-gelak lagi tengok cerita ni kan. Aku rela tengok cerita ni dari Zombietopia actually. And then dia tak ada hidden agenda macam KL24 Zombie yang aku menyampah. So in general, it's a bad but watchable movie pada aku. Mungkin ada orang tak setuju dengan pendapat aku. But again, that's the beauty of watching a film. Apa yang aku rasa, dia cuba menggabungkan cerita tentang kehidupan kaum Dayak di dalam zombie genre. Dia punya approach tu obviously tak perfect and very questionable sebab dia tak fokus on both. Zombie genre dia buat half-ass, the cultural part punya cerita pun dia buat half-ass. And then tak ada solid tema untuk filem ni kan. Untuk zombie movie ni, dia punya genre obviously akan horror, seram or thriller.
Tapi kebiasaannya dia akan ada the main theme tau, tema dia sama ada survivor atau keluarga atau environmental. Tapi dalam filem ni dia tak clear apa tema dia. Dari segi cultural punya part tu, sama ada apa yang dia present tentang kaum Dayak tu accurate or not, aku tak boleh judge. Tapi at least on the surface level aku rasa it's pretty good. Aku boleh percaya yang this community wujud. Dia punya kekurangan pada aku benda tu maybe terlalu sedikit. Sebab dia banyak sangat fokus dekat the other group tau. The evil doctor punya team tu dengan the anak budak-budak anak yatim tu punya group kan. Kalau dia reduce pasal that other group and focus on more on the kaum Dayak ni punya cerita kan, expand more dekat situ, it could be better. Sebab cerita pasal kaum Dayak tu yang aku kenal watak Pablo tu dengan dia punya family je. Yang lain-lain tu semua aku, there's no introduction diorang ni semua siapa. That's why aku rasa kurang kat situ. Maybe lebihkan kat situ daripada grup anak yatim tu yang nak cari kakak dia tu semua kan. No. Pada aku benda tu wasted lah. So overall aku rasa banyak sangat benda yang filem ni miss the boat lah. Kan dia ada potential, ada aku rasa solid good idea, tapi I don't know, maybe because of budget or because of kekurangan creative idea untuk develop filem ni menjadi satu filem yang lebih solid. So bila ending dia tu, dia akhir dengan sampan yang hanyut, aku rasa memang kena sangat lah. Diorang miss the sampan. And aku tak nak sentuh pasal festival tu lah. Okay, that's not my place lah untuk comment or judge benda tu. Alright guys, that is all aku punya pendapat untuk cerita Balaban Hidup Infeksi Zombie ni. Terima kasih kerana sudi menonton video aku. Kalau korang suka dengan konten aku, please subscribe the channel dan like the video. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.